Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1503. Antara paparan utama. Hadi terdesak keluar dalil. Ayam terlepas, tangan bau tai. Rakyat pasti tahu menilai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam masa setahun, pentadbiran Kerajaan Perpaduan Malaysia telah berjaya membawa masuk pelaburan asing sebanyak 347 bilion ringgit. Kepercayaan dan keyakinan pihak luar terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini telah terbukti, lantas menjemput rasa gundah gulana pimpinan pembangkang. Malah terpamer PAS kelihatan semakin terdesak selepas ramai ahli Parlimen Pembangkang mengisytiharkan dukungan kepada PMX. Setiausaha Politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata kekuatan Parti Perikatan Nasional PN juga semakin melemah apabila PAS juga sukar menyerang kerajaan secara dasar kerana angka dan petunjuk ekonomi semakin baik serta pelaburan bertambah di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Bagi mereka, ini pencapaian kerajaan tidak boleh dibiarkan. Jika tidak, sokongan mereka akan terus merosot. Justru menggelarkan Pakatan Harapan PH sebagai munafik musuh Islam yang mengamalkan demokrasi ala Israel. Ia membenarkan pandangan bahawa PAS sebuah parti yang berfikrah ekstrim. Dakwanya menerusi hantaran di aplikasi X semalam. Muhammad Kamil yang lebih dikenali sebagai Kamil Munim turut mempersoalkan skrip agama yang kononnya penuh hikmah dan ihsan diulangi parti itu semata-mata untuk menampakkan diri mereka lebih hebat dan suci. Menyentuh hal berkaitan peruntukan, sejak bila Kerajaan Persekutuan melakukan sekatan ekonomi bagi negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS, ia adalah satu fitnah yang sangat dahsyat. Dalam hal royalti, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri gagal selama 33 bulan untuk menyelesaikannya ketika berada di puncak kuasa. Ini fakta yang siapa pun dalam PAS tidak mampu menyangkal, ujarnya. Pada Rabu, Abdul Hadi membuat hantaran di laman Facebook beliau bertajuk Minda Presiden PAS, Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan PH. Beliau kononnya berhujah dalam isu menyekat peruntukan kewangan, royalti petroleum dan sebagainya kepada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Demikian juga kepada wakil-wakil rakyat PAS dan rakan-rakan Perikatan Nasional PN yang bersama dengan PAS yang dikuasai oleh Melayu Islam supaya apabila mereka tidak mempunyai duit nanti, maka rakyat tidak akan menyokong mereka lagi. Ini tidak dilakukan kepada parti selain daripada PAS. Apakah kerana wajah Islam pada PAS menyebabkan mereka melakukan sedemikian? Mengikut amalan demokrasi dan adat serta adabnya, selepas pilihan raya, parti yang menubuhkan kerajaan wajib memberikan peruntukan kepada semua rakyat, sama ada yang menyokong kerajaan ataupun tidak. Hal ini demikian kerana cukai dipungut daripada semua rakyat, hasil dipungut daripada semua negeri, wilayah dan daerah yang dikumpulkan oleh sesiapa sahaja yang diamanahkan untuk memimpin kerajaan persekutuan mengikut konsep federalisme. Tambah Hadi, inilah petunjuk Allah kepada makhluknya yang bernama manusia yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi dan mentadbirnya. Allah yang maha berkuasa menunjukkan wajib bagi dirinya berlaku adil kepada makhluknya. Maka Allah memberikan rezeki kepada semua hamba-Nya sama ada taat maupun derhaka. Adapun hukuman derhaka bagi seseorang hamba itu dimasukkan dalam hisab yang berasingan, namun keperluan hidupnya tetap dijamin oleh Allah dengan adil. Inilah petunjuk Allah kepada hamba-Nya. Golongan munafik mengejek dengan lisan, tulisan, lukisan iaitu karikatur dan sebagainya kerana melakukan penghinaan terhadap mereka yang berjuang menegakkan Islam sebagai pengemis yang hina meminta sedekah, ujarnya lagi.
Sebagai respon, Muhammad Kamil juga menyenaraikan bantuan negeri yang bertambah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kedah menerima bantuan sebanyak RM512.1 juta pada tahun 2023 berbanding RM458.1 juta pada tahun sebelumnya. Kelantan pula menerima RM351.5 juta iaitu RM331.2 juta. Terengganu menerima RM411.1 juta iaitu sebelumnya RM393.6 juta dan Perlis pula telah menerima sebanyak RM154 juta iaitu pada tahun sebelumnya hanya RM138.1 juta. Kenapa semua itu didiamkan dan dinafikan Presiden PAS? Bukankah itu semua kemunafikan dan penipuan kepada rakyat, terutamanya kepada para pengikut parti penunggang agama itu? Ternyata jalan tuntas bagi PAS untuk mempengaruhi minda khususnya masyarakat Melayu Islam adalah dengan menunggang serta memanipulasi nas dan dalil agama mengikut tembulok para petinggi di dalam PAS. Tolonglah pemimpin PAS, anda perlu berpolitik secara matang dan sejahtera seperti yang sering dilaungkan. Jangan cakap tak serupa bikin. Firman Allah dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Fikir-fikirkanlah." Tindakan beberapa ahli Parlimen Pembangkang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan pimpinannya baru-baru ini tidak menyalahi Akta Anti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan iaitu Pindaan nombor 3 2022 Akta A1663. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, ini kerana kesemua ahli parlimen hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Akta lompat parti itu bermaksud betul-betul lompat parti. Kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan Akta Anti Lompat Parti, ini pada sesi-sesi lepas, penekanan lebih kepada meninggalkan parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Tetapi hari ini, mereka menyatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah dia bukan lompat keluar parti. Dia memberi sokongan dan kerajaan sudah dibentuk, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, Azalina yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata, parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin kerana ia tertakluk kepada keputusan parti masing-masing. Mengulas lanjut, beliau berkata, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Parlimen dan Undang-Undang Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang membawa usul akta itu tahun lepas turut menjelaskan bahawa tindakan menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa melompat parti tidak melanggar pindaan perlembagaan yang berkaitan. Akta Perlembagaan iaitu Pindaan nombor 3 2022 yang mempunyai peruntukan melarang Ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun sama. Azalina turut menafikan segala tuduhan yang dilempar oleh pembangkang termasuk kerajaan telah memberikan sogokan kepada ahli parlimen terbabit sekaligus melanggar akta berkenaan. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru dan kelima menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahari Kecil iaitu Jeli, Muhammad Azizi Abdul Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar serta Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Tahukah anda kenapa semua ini boleh terjadi? Ini adalah kerana tindakan beberapa pemimpin Perikatan Nasional yang menolak satu peruntukan dalam draft Akta Anti Lompat Parti sebelum ini didakwa telah memakan diri. Untuk rekod, usul yang dibawa Dr. Wan Junaidi ketika itu agar peruntukan untuk mengisytiharkan pengosongan kerusi jika seseorang ahli parlimen bertentangan pendirian atau melanggar prinsip parti di Dewan Rakyat ditolak oleh Menteri dan Wakil Perikatan Nasional iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Ketika itu, pihak mereka bertegas menentang klausa itu apabila ia pertama kali dibentangkan dalam mesyuarat Jumaah Menteri sehingga ia dikeluarkan daripada rang undang-undang tersebut.
Ironinya, individu yang menentang adalah ahli parlimen dan menteri bersatu, iaitu dari Perikatan Nasional sekarang ini antara paling lantang tidak menyokong draft berkenaan. Mungkin kerana mereka juga ada pengalaman melompat parti. Menteri-menteri yang bantah itu kini menjadi mangsa terhadap draft yang telah dipinda dan diluluskan apabila menjadi pembangkang. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul turut menjelaskan tindakan kesemua wakil rakyat pembangkang terlibat yang menyatakan sokongan kepada kerajaan tidak menjejaskan kerusi bagi kawasan tersebut. Ibarat ayam terlepas tangan bahu tahi. Dan kini Perikatan Nasional meroyan apabila tertembak kaki sendiri. Biarpun baru setahun mentadbir negara, Kerajaan Perpaduan telah berjaya menyelesaikan lebih pantas dan banyak perkara yang berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 berbanding sebelum ini. Pelbagai langkah diambil bagi merealisasikan perkara itu. Antaranya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan timbalannya, Datuk Seri Fadilah Yusof, mempengerusikan mesyuarat melibatkan MA63 bagi menyegerakan pelaksanaan perkara-perkara yang berkaitan. Anwar berkata, untuk Sabah sendiri, banyak perkara dalam MA63 telah berjaya diselesaikan. Antaranya, pengembalian semula kuasa pengurusan bekalan elektrik kepada Kerajaan Sabah dan kuasa meluluskan projek kecil diserah kepada negeri berkenaan. Dalam tempoh setahun ini, kita selesaikan lebih pantas berbanding puluhan tahun sebelumnya. Saya jelaskan kerana ada tokoh politik di Sabah gunakan cerita ini untuk tarik minat orang Sabah guna sentimen. Kalau ada fakta, saya tiada masalah, tetapi kalau putar belit, saya terpaksa jawab, katanya. Anwar yang juga Menteri Keuangan menggesa supaya pembangunan kemudahan rakyat Sabah termasuk bekalan air, elektrik dan lebuh raya Pan Borneo dipercepatkan tanpa ada sebarang alasan. Beliau berkata penegasan itu perlu dilakukan kerana terdapat projek-projek pembangunan untuk kemudahan rakyat di negeri itu tertangguh. Antaranya empangan hidroelektrik Ulu Pedas yang mampu memberi bekalan elektrik dan air yang selesa untuk rakyat. Projek tertangguh antaranya menyebabkan dua kesan iaitu kos meningkat dan kesan kepada harapan rakyat untuk memperolehi kemudahan terutama untuk mendapatkan kemudahan bekalan elektrik dan air. Contohnya empangan ini, pastikan supaya ada pelaksanaan dan pemantauan supaya tiada alasan untuk lengahkan. Tekad ini amat kritikal, mendesak untuk rakyat siapkan lebih cepat dan beri keselesaan kepada rakyat. Itu sikap kita mesti ada sekarang, katanya. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri meminta rakyat supaya tidak mendengar hujah pihak tertentu mempertikaikan jumlah peruntukan yang diberikan kepada Sabah dan negeri lain melalui belanjawan Kerajaan Persekutuan. PMX berkata, rakyat tidak perlu mendengar hujah ahli politik yang tidak mengikut fakta kerana ia lebih cenderung kepada sentimen sendiri untuk menarik sokongan. Katanya, ada kenyataan yang diputar belit termasuk berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang dapat diambil tindakan dalam tempoh setahun di bawah kerajaan pimpinannya. Ada yang tanya, kenapa peruntukan di Sabah ini kurang? Ada yang kata termasuk beberapa ahli parlimen dan bekas tokoh negara yang mengatakan Pulau Pinang lebih tinggi daripada Sabah. Saya nak minta saudara-saudara jangan dengar hujah orang politik yang tidak ikut fakta. Orang politik ini kadang-kadang mengikut sentimen dia untuk tarik sokongan rakyat bawah. Ada yang putar belit fakta, jadi saya nak terangkan adakah perlu kita menilai dan melaksanakan MA63. Saya jawab, kita akan melaksanakan dan apakah sudah kita laksanakan. Kita ambil tindakan dalam 1 tahun lebih baik daripada 10 tahun oleh kerajaan sebelumnya, tegas ahli parlimen Tambun itu. Melalui rundingan MA63, Kerajaan Persekutuan antaranya melaksanakan pemindahan kuasa bekalan elektrik dan memindah penyelesaian projek kecil kepada Kerajaan Sabah. Kita juga tambah peruntukan besar kepada Sabah. Kita tetapkan wakil negeri Sabah dan Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang wajib ditunaikan, katanya. Mengulas lanjut, Anwar berkata peruntukan projek pembangunan Sabah pada tahun depan mencecah 6.84 bilion ringgit, jauh lebih tinggi berbanding Pulau Pinang yang hanya 1.4 bilion ringgit.
Kalau tanya kenapa Sabah tinggi, jawab saya, masalah Sabah lebih banyak. Jalan, sekolah, bekalan elektrik, air, semua ini harus kita bantu. Semenanjung, janganlah bantah. Sabah pula harus puji sedikit. Janganlah marah lagi. Sebelum ini, semasa mereka berkuasa, tak tambah peruntukan. Tetapi saya ambil alih. 1 tahun saya tambah dari 5 bilion tahun lalu kepada 6.84 bilion ringgit. Untuk pengurusan pula antara 7 hingga 8 bilion ringgit. Jadi kalau 1 tahun persekutuan beri hingga 16 bilion ringgit, saya sebut ini sebab ia menjadi mainan politik dan saya harap ia dapat dihentikan, katanya. Untuk makluman para penonton, jumlah itu tidak termasuk 15 bilion ringgit peruntukan untuk projek lebuh raya PAN Borneo yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan. Justru, apa lagi naratif dan fitnah jahat yang ingin dilemparkan pembangkang dalam usaha menghasut rakyat Sabah membenci kerajaan. Usah guna sentimen bercakap sebagai ahli politik biar berfakta, bukan putar belit. Ada apa-apa bantahan? Ingat, rakyat mampu menilai dan rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Mala, Assalamualaikum dan salam sejahtera.